Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat-nikmat yang kita kecapi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan nikmat-nikmat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesihatan sehingga dapat kita menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan segala apa yang difardukan kepada kita, dan dapat juga kita melunaskan segala hutang-hutang kefarduan yang telah kita tertinggal, yang mana boleh jadi kemungkinan kita tertinggal itu kerana keuzuran kita. Maka kita pohon kepada Allah supaya Allah panjangkan umur kita, dapat kita menunaikan dan melunaskan segala hutang-hutang yang telah kita tinggalkan selama ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, tidak lama lagi bulan Zulhijjah akan tiba. Maka perlu kepada kita memahami dan mengerti kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalam bulan Zulhijjah ini, sebagaimana yang telah diperbahaskan oleh para alim ulama. Mereka mengumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di kalangan para alim ulama ada yang mengarang khusus bab 10 Zulhijjah, kelebihan-kelebihannya. Maka pada hari ini, muslimin muslimat yang rahmati Allah, Ustaz nak kongsi bersama-sama dengan penonton untuk membicarakan sedikit daripada kelebihan-kelebihan 10 awal Zulhijjah yang tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan bulan haram ini. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kita untuk kita berada di tanah haram, melakukan ibadat-ibadat haji di sana, tetapi marilah sama-sama kita memahami apa yang terkandung pada makna 10 Zulhijjah ini, supaya kita dapat mengambil istifadah daripada kelebihan-kelebihan 10 Zulhijjah ini, insya-Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Qala, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi
falam yarji' min zalika bi syai'. Maksudnya tiada hari-hari yang amalan soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilakukan melainkan hari-hari ini. Baginda Nabi SAW memasukkan 10 hari terawal Zulhijjah. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah," Baginda bersabda, "Walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, melainkan seorang laki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Tirmizi dan lain-lainnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa kelebihan beramal pada 10 Zulhijjah, 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Kelebihan yang begitu besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan amalan-amalan yang lain pada bulan-bulan yang lain. Sehingga Nabi ditanya oleh para sahabat berkenaan dengan bandingan 10 Zulhijjah dengan jihad fi sabilillah. Nabi kata, Allah lebih suka hari yakni 10 Zulhijjah pada awalnya daripada amalan-amalan yang lain. Sehingga sahabat bertanya, jihad fi sabilillah pun tak sama juga kah? Nabi kata, tak sama juga. Melainkan dia pergi berjihad, dia bawa segala harta-hartanya dan berkorban semuanya sehingga dia tak balik semula. Barulah boleh nak sama dengan hari-hari yang 10 ini. Allahu Akbar. Betapa besarnya nilai pada 10 Zulhijjah ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, perlu kepada kita semua mengambil perhatian, mengambil istifadah daripada bulan Zulhijjah ini. 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah ini dinyatakan kelebihan-kelebihan sebagaimana para alim ulama menyatakan bahawa tidak ada bulan yang dikumpulkan di sana seperti mana bulan Zulhijjah ini, yakni kelebihan-kelebihan. Dalam bulan Ramadan, kelebihan kita dah tahu dah, adanya puasa, adanya qiyam, semayang dan sebagainya. Tetapi berbanding dengan bulan Zulhijjah ini, dikumpulkan kebaikan di sini, iaitu yang kita lihat daripada hadis Nabi SAW, adanya kita ibadat haji. Disuruh kita buat amal ibadat, yakni ibadat haji. Adanya terkumpul di sana ibadat korban. Terkumpul juga di sana puasa sunat. Terkumpul di sana juga sembahyang hari raya. Terkumpul di sana juga iaitu disuruh kita berkorban. Dan banyak lagi yang disuruh kita seperti tahmid, tahlil, takbir dan pelbagaian ziarah, menziarahi dan sebagainya. Ini memberikan kepada kita pengetahuan bahawa bulan Zulhijjah ini di sana terkumpulnya
bulan-bulan yang tidak terkumpul padanya bulan yang lain kelebihan-kelebihan. Ianya termasuk dalam bulan dipanggil bulan haram, kelebihan dalam bulan haram. Maka pada hari ini marilah sama-sama kita membicarakan sedikit berkenaan dengan apa kebaikan yang ada dalam bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu disuruh kita ini berpuasa sunat. Disuruh kita berpuasa. Maka apabila tibanya bulan Zulhijjah, 10 awal daripada Zulhijjah ini, kita yang tidak pergi ke haji, tidak buat amal ibadat haji, maka kita boleh berpuasa di tempat kediaman masing-masing. Disunatkan kita berpuasa. Dan muslimin muslimat yang rahmati Allah, betapa besarnya nilai ibadat kita berpuasa ini. Walaupun kita telah berpuasa adat seperti hari Isnin dan Khamis, tetapi apabila masuknya bulan Zulhijjah, maka kita berpuasa tambahan daripada yang disunatkan ini, maka berganda-gandalah pahala kita dapat daripada ibadat puasa ini. Dan ada lagi yang disuruh kepada kita melakukan amal ibadat dalam bulan Zulhijjah ini, iaitu dengan kita bertakbir, bertahmid, bertahlil. Disuruh kita ni perbanyakkan bertakbir, bertahlil, bertahmid pada hari-hari raya dan hari tasyrik. Ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sekalipun bulan puasa disunatkan kita bertakbir, tetapi sehari je. Manakala pada bulan Zulhijjah ini disunatkan kita bertakbir pada hari raya dan hari tasyrik. Ini menunjukkan besarnya kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disunatkan kepada kita perbanyakkan bersedekah, banyakkan berzikir, bersedekah, kerana bersedekah pada bulan yang haram ini pahalanya besar, ganjaran yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berganda-ganda sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai riwayat. Maka dengan sebab itu apabila dikumpulkan riwayat-riwayat, ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang hasan, dan juga ada riwayat yang dhaif yang ditulungi oleh riwayat-riwayat yang lain yang boleh kita amalkan. Dengan kita perbanyakkan amalan-amalan, akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga 700 kali ganda. Maka dengan sebab itu, muslimin muslimat yang rahmati Allah, apabila tibanya bulan Zulhijjah, maka perbanyakkanlah kita bersedekah, kerana sedekah kita diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah buat kebaikan, kerana kebaikan kita digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah, kebaikan yang kita nak lakukan ini tidak semestinya dengan kita bersedekah dengan duit. Boleh jadi kita bersedekah dengan sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Lebih lagi pada musim COVID sebegini, walaupun kita tidak mampu bersedekah dengan harta yang banyak, sekurang-kurangnya kita boleh bersedekah dengan beras. Walaupun
dengan 10 kilo, 5 kilo untuk jiran-jiran kita, kita mengambil sempurna pada bulan Zulhijjah ini. Kalau orang yang mempunyai kewangan yang kukuh, yang banyak, maka itu kelebihan yang ada pada diri mereka untuk mereka lakukan sedekah-sedekah. Maka ambillah peluang ini untuk kita menaburkan saham-saham akhirat kita dengan kita banyakkan bersedekah, kerana diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya kepada orang yang bersedekah dan menderma. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, selain daripada disuruh kita ini berpuasa, bersedekah, bertahmid, maka disuruh kita juga berkorban. Maka pada hari raya korban ini, kita ambillah peluang kita untuk kita berkorban, dan kita membagi-bagikan daging-daging korban kita ini sebagai sedekah untuk jiran-jiran kita, untuk kita dapatkan pahala korban dan pahala sedekah. Maka di sini sedikit daripada ulasan berkenaan dengan apa yang diriwayatkan daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan larangan kita mencukur bulu dan mengerat kuku dan menghilangkan segala bulu-bulu di tubuh badan kita. Maka di sini beberapa pandangan daripada para ulama dan mazhab-mazhab. Maka Ustaz nak menyentuh sedikit berkenaan dengan beberapa pandangan. Cumanya kita nak fokuskan di sini daripada mazhab Syafi'i kita, Imam Syafi'i kita, iaitu mazhab Asy-Syafi'i kita, berkenaan dengan hadis yang melarang kita kerat kuku, cukur dan sebagainya, menghilangkan bulu-bulu pada tubuh badan kita. Maka di sini pada pandangan dan mazhab Asy-Syafi'i kita, iaitu disunatkan kita tidak menghilangkan bulu dan mengeratkan kuku daripada tubuh badan kita. Yakni disunatkan kita tidak mengerat. Maksudnya bahawa larangan di sini bukan larangan haram, tetapi hanya makruh sahaja pada mazhab Asy-Syafi'i kita. Jadi kita nak perbahaskan berkenaan dengan mazhab. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, mereka kata larangan di sini adalah larangan haram. Maka siapa-siapa yang mengerat kuku, mencukur rambut, mencabut bulu dan sebagainya, maka dia berdosa. Berdosa. Selepas kita tahu dah mazhab Syafi'i kita makruh, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal haram, mazhab yang lain ada yang harus sahaja dan sebagainya, pendapat yang begitu banyak. Kepada siapa ni? Mazhab Syafi'i kata makruh, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kata haram. Makruh dan haram dan haruh ni kepada siapa? Khusus kepada orang yang nak buat korban, nak sembelih. Manakala orang yang tidak ada hubungan nak sembelih, nak korban, dia tidak terikat dengan hukum ini. Makna 1 Zulhijjah ni, orang yang bukan niat nak korban, nak apa, maka dia boleh kerat kuku. Tidak termasuk pada hukum harus ataupun haram ataupun makruh. Tetapi bagi orang yang nak niat, nak buat korban pada tahun ni, maka pada pandangan dan mazhab Syafi'i kita, iaitu kalau dia kerat kuku juga, maka hukum dia makruh.
bukan haram. Tetapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dia nak buat korban, maka dia kerak kuku juga pada 1 Zulhijjah, maka hukum dia haram dan berdosa. Maka dengan sebab itulah muslimin, muslimat yang rahmati Allah, kita kena memahami dengan baik persoalan ini, sehingga menjadi satu dipanggil satu perkara yang riuh di kalangan para orang awam, sehingga ada yang menuding, melakukan, tengok orang kerak kuku, lalu dia menuding buat perkara yang haram dan sebagainya. Maka sebab itu kita tahu bahawa hak haram tu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, hak makruh tu mazhab Asy-Syafi'i. Dan mazhab ini semua muktabar, boleh kita terima di kalangan mazhab Imam Ahmad. Yang berpegang mazhab Ahmad, maka dia kena jaga pada orang yang nak buat korban, jangan kerak kuku, menghilangkan segala bulu-bulu di tubuh badan dia. Manakala mazhab Syafi'i kita, kalau sekiranya dia terkerat kuku, menghilangkan bulu daripada tubuh badan dia, maka dia tidak masuk pada pengharaman. Hukum dia hanya makruh sahaja. Maka sebab itu makruh tanzih. Maka sebab itu walaupun makruh, maka kita nak ambil jalan sebaiknya kita jagalah juga. Jagalah juga, tak payahlah. Kalau kita nak korban pun kita dulu. Kalau kita tak boleh kita kerak. Misalnya kuku dah panjang dah, dengan kita kata susah nak jaga kuku kita, bulu payah, maka terpaksa kerak. Kita keraklah, kerana berpegang pada mazhab Syafi'i ini dia tidak jadi haram. Tetapi orang yang berpegang pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka hukum dia haram. Kenapa mazhab Syafi'i ini tidak jadi haram, sedangkan hadis Nabi SAW melarang kita? Kerana ada hadis lain yang mengistisnakan hadis ini. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i kita tidak kata haram pada istinbat hadis-hadis. Manakala pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengambil hadis inilah sebagai pegangan kepada haram itu. Maka sebab itu ada perbezaan di antara mazhab-mazhab ini. Maka insya-Allah, kalau kita nak sembelih pada mazhab Syafi'i, sunat bagi kita tidak mengerat kuku, menghilangkan bulu. Ni kita kena faham molek, ni jangan balah. Kerana ramai yang berkelahi di antara orang awam ini, ada yang berpendapat jangan kerak kuku haram, tetapi dia tidak memahami perkataan yang dia kata haram itu atas mazhab mana. Maka sebab itu kita kena tahu, biar jelas bahawa kita berada di atas mazhab mana. Maknanya kalau mazhab Syafi'i dia tidak jadi haram, maka jangan mengaibkan kepada orang yang mengerat kuku kerana mereka berpegang pada mazhab Syafi'i. Bagi orang yang mengatakan haram, boleh jadi mereka berpegang pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka orang yang mazhab Syafi'i jangan mengatakan kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini melampau kerana menghukum haram dan sebagainya. Maka sebab itulah ulama suruh kita ni bertapak di atas mazhab. Bertapak di atas mazhab, baru tak jadi perbalahan. Apabila kita tak bertapak di atas mazhab ni, maka akan jadi perbalahan. Kerana pegang pada hadis Nabi SAW, pegang pada satu qaul. Maka sebab itu apabila kita nak pegang satu qaul, kita kena pegang di atas mazhab. Mazhab ambo tidak jatuh kepada haram kerana berpandukan kepada hadis yang lain.
mazhab ambo haram, kerana berpandukan pada hadis ini. Barulah kita jelas berkenaan dengan kerat kuku dan mencukur segala bulu-bulu daripada tubuh badan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat faham dalam masalah ini, dan jangan kita berkelahi berkenaan dengan masalah kerak kuku dan juga menghilangkan bulu daripada tubuh badan kita bagi orang yang nak berkorban. Walaupun dia berkorban ini niat untuk anak, untuk mak ayah dia, maka dia kena jaga juga pada mazhab Imam Ahmad, tidak boleh kerak kuku juga. Baiklah, habis situ cerita berkenaan dengan mengerat kuku dan menghilangkan bulu. Kerana ustaz terdengar di sana, di luar sana, ada yang terkeliru yang menyatakan hukum haram tanpa mereka meletakkan pada mana-mana mazhab. Tengok orang kat aku haram, dia kata haram selalu dah. Maka sebab itu pagi ni ataupun hari ini kita boleh memahami secara umumnya, walaupun ustaz tak bawakan dalil yang detail di atas mazhab Syafi'i. Daripada hadis ini ada istisna dengan dalil-dalil yang lain dan sebagainya, pegangan pada mazhab yang lain. Tapi cukuplah untuk kita faham secara umumnya bahawa mazhab Syafi'i kita disunatkan kita jangan menghilangkan bulu dan juga mengeratkan kuku daripada tubuh badan kita. Jadi yang terbaiknya kita ambil tak usah kerat. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i sunat, kita dapat pahala kalau tak kerat. Dalam mazhab yang lain seperti Imam Ahmad haram. Maka kalau kita tak kerat kuku, tak menghilangkan bulu daripada tubuh badan kita, dalam kita nak buat korban ni, kita dapat sunat. Satu mazhab pahala daripada sunat kita tinggalkan mengerat kuku. Dan juga kalau mazhab lain sampai peringkat haram, maka lebih baiknya kita ambil jalan tengah, iaitu kita tak sah kerat kuku, tak sah menghilangkan bulu kepada orang yang nak berkorban. Selesai masalah selalu. Tapi kalau terkerat juga, maka tak apalah, nak buat macam mana, dia tidak jatuh ke haram. Tetapi nak dapatkan sunat, maka jangan menghilangkan bulu dan mengeratkan kuku daripada tubuh badan kita. InsyaAllah kita akan dapat manfaat daripada perbahasan ulama-ulama ini. Jelas Ustaz agak di luar sana memahami kaedah pada mazhab-mazhab masing-masing. Kita di dalam mazhab Syafi'i kita, itulah dia pendapat yang rajih, sebagaimana disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala dalam kitab dia, dan begitu juga dalam mazhab-mazhab yang lain. Maka perlu kita berlapang dada di atas percanggahan mazhab-mazhab ini. Mereka lebih alim, lebih hebat daripada kita. Dan Ustaz sarankan pada bulan Zulhijjah nanti nak sembelih, kita jagalah nak ambil sunat ni. Jangan kita kerat kuku, jangan kita potong, menghilangkan bulu daripada tubuh badan kita apabila masuk satu Zulhijjah, sampai kepada hari yang kita nak sembelih. Lepas sembelih tak apalah, lepas sembelih tak ada masalah lah. InsyaAllah kita akan dapat pahala sunat. Baiklah, beberapa perkara yang disunatkan, dan ada ulama menambahkan lagi supaya kita banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan lagi kita bertaubat kepada Allah dalam bulan Zulhijjah ini, supaya dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita ni banyak buat dosa kepada Allah, maka mudah-mudahan dengan kita bertaubat, banyak bertaubat kepada Allah, Allah cerahkan hati kita, Allah terangkan balik jiwa kita, Allah nampak kebaikan, dan Allah nampak juga segala benda yang tak baik.
Hak baik kita nampak dan hak benda tak baik pun kita nampak. Kita takutnya Allah butakan mata hati kita. Yang baik kita tak nampak baik, dan yang buruk itu kita tak nampak buruk. Ataupun kita takut yang baik tu kita nampak buruk, yang buruk kita nampak baik. Na'udzubillah. Maka sebab itulah kita pohon pada Allah supaya Allah bukakan, cerahkan hati kita, supaya Allah berikan hidayat dan taufik kepada kita, dan banyakkanlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan rasanya cukuplah sedikit daripada ulasan pada bulan Zulhijjah yang akan datang. Nanti insya-Allah kita pakatlah, buatlah kebaikan-kebaikan kerana bulan Zulhijjah ini kebaikan yang sudah sebut tadi terkumpul di sini. Insya-Allah jangan kita lupa banyakkan bersedekah, banyakkan buat amal ibadat, berzikir dan sebagainya dalam bulan Zulhijjah nanti insya-Allah. Jadi cukuplah untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita semua dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.